Kalau di medan perang, kita kena pilih ahli perang dulu. Itu menjawab kenapa Nabi memilih Khalid ibnul Walid. Bukan dia tak amanah, tapi dari segi warak dia dibandingkan sahabat yang lain, ada sahabat yang lebih lagi. Khalid ni dia tengok orang silap cakap, orang nak kata aslamna, kami Islam, tapi dia pun tak pandai. Dulu ni dia orang-orang zaman dahulu, zaman jahiliah, bila dia nak kata, depa nak hina Nabi, dia kata sabak. Sabak ni jadi macam dungu, jadi tak betul sikit lah, keluar agama. Tapi perkataan sabak tu dia keluar agama. Dia tak kata kalau satu orang tu masuk Islam, dia kata sabak. Depa ni masuk Islam, depa tak tahu nak guna perkataan aslamnya, kami telah Islam, pasal masih baru. Depa kata sabak dah, depa kata kami dah Islam. Dia bagi tahu kat Khalid. Khalid bunuh depa, tawanan perang. Nabi kata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri daripada apa yang Khalid buat. Islam dia tak bagi bunuh tawanan perang ni. Tapi Nabi still appointed Khalid, lantik Khalid. Sebab apa? Sebab keupayaan medan perang Khalid tak ada yang lain boleh tandingi. Bukanlah Khalid ni tak amanah dalam erti kata dia jahat. Dia tak jahat, dia sahabat Nabi. Tapi dia di sudut terlalu cepat bertindak ni, ada beberapa kes. Tetapi Nabi terus lantik dia. Sebab Khalid ni dia apa? Di medan perang tak boleh lawan orang lain. Bila zaman Umar bin Khattab naik memerintah, Umar ni dia sebenarnya dia tak apa berkenan dengan Khalid. Pada zaman Abu Bakar lagi dia komplain Khalid. Bukan dia kata Khalid tu tak bagus segi agama apa. Dia kata Khalid kadang-kadang tak kesian ke tentera. Khalid ni kuat. Kalau kita pernah tengok Khalid terlibat dalam perang apa sehingga tentera Islam kalah? Perang apa? Ingat tak? Lepas perang Badar, perang apa? Uhud. Ingat tak perang Uhud? Belajar tak perang Uhud? Khalid masa tu di pihak musuh. Dia pusing bukit Uhud tu, dia tewaskan tentera Islam. Bila tentera Islam langgar arahan Nabi SAW, jangan turun daripada bukit. Bila dia masuk Islam, dia pun hebat. Nabi lantik dah. Kenapa Nabi lantik? Nabi kata An-nasu kama'adin adh-dhahabi wal fiddah, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu. Nabi kata dalam hadis Bukhari, manusia ini macam galian, seperti galian emas dan perak. Siapa ada pakai emas? Siapa ada pakai emas? Pergi sekolah boleh bawa emas? Tak boleh lagi. Di rumah ada tak? Ada tak? Esok nak kahwin pun bagi satu cincin emas kan? Minta besar sikit lah. Okey. Nabi kata manusia ini macam galian emas dan perak. Emas dan perak ni asal macam mana? Dia duduk di atas ke dia duduk dalam tanah? Dia duduk dalam tanah. Nabi kata khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu. Yang terpilih semasa jahiliyah terpilih juga masa Islam bila dia faham. Emas tu duduk dalam tanah lumpur, orang buang lumpur masa kotor, orang buang kotor, orang ambil emas dan perak. Masa dia duduk dalam tanah kotor pun orang pilih dia. Kalau emas duduk di kedai, orang pilih emas ke orang pilih besi? Tentulah orang pilih emas. Nabi kata manusia ini seperti galian, seperti galian emas dan perak, yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam, dengan syarat dia faham.
Dia kena fahamlah Islam, nak jadi pemimpin. Jadi Khalid ni masa duduk jahiliah pun orang pilih. Bila masuk Islam, Nabi pilih tak? Nabi pilih. Sebab tu bila tokoh-tokoh yang mereka baru masuk Islam, kalau mereka ada skill tertentu, kita pilih mereka, bagi mereka. Jadi bila masuk Islam, Nabi pilih Khalid. Sayyidina Umar, dia tak apa suka dengan Khalid. Bukan dia tak suka peribadi Khalid, dia tak suka, dia kata Khalid ni kuat sangat. Khalid dia boleh buat semasa musim haji, dia duduk di Iraq, dia ketua tentera, dia tak perasan, dia pecut kuda, dia mari menunaikan haji di Mekah. Lepas pada tu baru orang tahu, orang bagi tahu Abu Bakar, Khalid mari buat haji. Abu Bakar tulis surat bagi amaran kepada dia, jangan lagi ulangi. Tapi nak ceritanya dia apa? Terlalu pantas. Dia bawa bukit, naik demi bukit, tentera Rom kepung tentera Islam. Tiba-tiba Khalid dah berada lintas kawasan dah. Dia bawa melalui padang pasir yang siapa pun tak berani lalu. Sahabat lain kata, Khalid ni tak tidur ke dia ni? Kuat. Khalid dia tak ada masa berpuisi. Surat yang paling pendek, surat yang ditulis oleh Khalid ibn Walid kepada Iyad ibn Ghanam. Iyad ibn Ghanam ni juga pemimpin, dulu dia pemimpin orang Badui ni. Omar didik dia, Iyad ibn Ghanam ni, sehingga dia rendah diri. Dulu dia ego, sehingga rendah diri. Omar bagi hantar dia sehingga akhirnya jadi pemimpin. Dia kabilah dia besar. Khalid tulis surat. Khalid bila nak perang tak cukup tentera, Iyad duduk dalam kawasan, Iyad dengan kaum dia kabilah, dia tribe. Min Khalid ibn al-Walid ila Iyad ibn Ghanam, daripada Khalid bin al-Walid kepada Iyad bin Ghanam, iyyaka urid adrikni, iyyaka urid adrikni, 3. Aku mau kau, sila dapatkan aku. Iyad bin Ghanam baca surat Khalid, dia faham, dia siapkan bala tentera dia pergi join Khalid. Dia tak ada masa kepada yang dikasihi Iyad bin Ghanam, apa khabar keadaan kita sekalian sekarang. Saya menulis surat ini kerana bertujuan ingin memohon sikit bantuan ketenteraan kerana kami dalam keadaan memerlukan tentera tambahan. Harap sudilah pihak tuan menerima permohonan ini. Dia tak ada masa Khalid. Iyyaka urid adrikni, aku mau kau datang padaku. Iyad siap tentera pergi tolong Khalid. Sebab apa? Sebab semua orang ikhlas, semua orang kerja untuk Allah dan Rasul. Masa tu zaman kepimpinan Omar, saya nak cerita. Omar bin Khattab bila dia naik, dia tak suka Khalid, pasal dia takut Khalid ni letih tentera. Jadi apa Omar bin Khattab buat? Dia naik saja, dia pecat Khalid. Bila tentera duduk tengah lawan hebat di medan, dia pecat Khalid, dia lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Omar memang suka ke Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni skill kepimpinan. Kalau saya nak cerita pimpinan, masa Omar dia suka Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah ni, pernah dengar tak nama Abu Ubaidah Al-Jarrah? Siapa dia? Sahabat Nabi kan? Nabi kata aminul ummah, pemegang amanah umat. Amin hadhil ummah, pemegang amanah umat ni. Omar suka ke Abu Ubaidah. Omar kata, "Lau kuntu mutamanniyan la tamannaitu daran mamlu'an birijalan
birijalin ka'amthali Abi Ubaidah al-Jarrah dalam riwayat wa Mu'adz bin Jabal. Kalau aku ini boleh bercita-cita, aku ingin bercita-cita suatu tempat yang dipenuhi oleh lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah al-Jarrah. Dia suka kat Abu Ubaidah. Kepimpinan Umar memilih Abu Ubaidah. Ketika tengah perang, Khalid dapat surat, dia dipecat. Padahal Khalid ni perang tak pernah kalah, semua dia menang. Dapat surat, aku pecat kau nanti Abu Ubaidah. Khalid buat apa? Protes? Demonstrasi? Khalid tunggu keadaan reda, tentera semua kemas, barulah Abu Ubaidah maklum pada Khalid, barulah Khalid pastikan semua tentera ikut pimpinan yang baru. Khalid sebut satu perkataan, ana la uqatil min ajli Umar wa innama uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku tidak berperang kerana Umar, tetapi aku berperang kerana Tuhan Umar. Ini menunjukkan apa? Ikhlas. Bila Abu Ubaidah jadi kepimpinan, bagus. Tapi ada tempat yang dia tak boleh buat. Antaranya nak menawan Dimashq. Khalid ni, dia dengan pasukan dia, tapi dia tak ikut peraturan lah. Dia tengok tentera tak boleh, dia ada 3 orang, dia panjat kota Dimashq tu secara sembunyi. Akhirnya diterjun masuk ke dalam kota. Terus pasukan Kristian, ingat tentera Islam dah masuk, terus sudi nak berdamai. Sebenarnya Islam tak masuk lagi, pasukan Khalid yang masuk. Masa tu dia dah tak jadi ketua dah. Kata Umar, Khalid ta'ammara nafsah. Khalid lantik diri sendiri jadi ketua. Tapi bukan dia lantik diri dia ketua. Dia tengok yang ni tak berjaya, dia pergi senyap-senyap dia buat. Umar pada akhirnya kata, bila dia tengok pada akhir, dia kata, rahimallahu Aba Bakrin wa kana a'lamu birijali minni. Semoga Allah merahmati Abu Bakar kerana dia lebih kenal tokoh daripada aku. Maksudnya Khalid dia memang hebat dia.